Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ni cikgu nak tunjukkan kat korang macam mana nak tentukan sebenarnya nak guna sin theta ke cos theta dalam peleraian daya. Apa makna peleraian daya? Peleraian daya gini. Katakan kau ada satu kotak, kan? Kau ada kotak, okey, lepas tu ada lantai. Alright. Lebih kuranglah macam ni. So sekarang ni kau nak tarik kotak tu ke kanan, tapi ke atas sikit macam ni. Kau tarik sebanyak daya F lah. Force tak tahu berapa, sebanyak F. Okay, now sekarang ni masalah dia adalah kau tarik ke atas macam tu. So, bila kau tarik ke kanan dan ke atas, kan? Masalahnya macam mana kau nak tolakkan dengan friction kan? Contoh ada friction kat sini, FR, friction. Macam mana kau nak tolakkan friction? Sebab kalau nak tolakkan vektor dengan vektor, dia mestilah parallel betul? So sama ada dia kena tolak macam ni, dia kena resolve macam ni, atau let's say kalau ada weight berat misalnya, ni kan ada weight berat. Kau tak bolehlah nak tolak F ni terus dengan W sebab dia tak parallel. Dia kena pecahkan jadi macam ni, dia kena jadikan dia begini, baru dia boleh tolak. So F dekat belah kanan ni, kita perlu leraikan dia ataupun resolve dia. Okey. Kan dia ke kanan dan ke atas. So seolah-olah force ni dia boleh bergerak ke kanan dan ke atas. Macam tu. So kita boleh pecahkan dia begitu. Nampak? Dia boleh pecahkan macam tu atau begini. Okey, nampak? So dia jatuh ke bawah straight macam tu ataupun dia pergi ke kiri straight begitu. Kan kalau kau perasan dia punya straight tu, apa memang lurus lah. Nampak dia memang lurus. Kalau kau gabungkan ni memang jadi petak, macam tu. So itulah cara nak leraikan yang sebenar. Dia memang jadi dia petak macam tu. Okay, eh. So persoalan dia adalah, kan, kalau let's say F ni dia nak leraikan ke kanan macam ni, ke kanan macam ni. So nak pakai sin theta atau cos theta kan? Let's say kalau angle kat sini theta. So nak pakai apa? Cos theta ke sin theta kan? Adakah ini F cos theta atau F sin theta? Okay, jawapannya adalah ini adalah F cos theta. Kenapa cikgu? Sebab kalaulah kau ikut angle, kau jatuh mengikut angle. Tengok ni. Cikgu punya anak panah ni, dia mengikut angle. Tengok ni zap jatuh ke bawah ikut angle. So bila kau ikut angle, kau kena pakai cos lah. Ini adalah trik dia nak cepat. So, kalau cos dia ikut angle. Begitu. Okay, faham Manakala siapa yang lawan angle, contoh dia leraikan ke kiri ni. Okay, dia leraikan ke kiri. Dia tak ikut angle tu kan. Dia macam patutnya angle ke bawah kan, tapi dia lawan angle ni kan. So bila dia lawan angle, kita pakai sin theta. Sin tu ingat dosa lah, sin kan. Dia tak ikut, dia berdosa. Begitulah cara nak ingat dia. So dia tak ikut je, dia sin theta. Begitu. So ingatlah kalau cos theta dia adalah ikut angle. Kalau dia lawan dia adalah sin theta. Okay, sebab apa tau? Sebab ada orang keliru. Ada orang ingatkan setiap kali fx je, setiap kali dia nak pergi ke melintang je pakai cos. Sebenarnya tak betul lah tu. Sebenarnya, let's say lah cikgu tukar theta ni kat sini. Cikgu tukar kedudukan theta. Theta ni cikgu letak dekat sini. So yang ini dah bukan f cos theta dah. Ini bukan f cos theta, ini adalah f sin theta. Kenapa cikgu? Sebab dia dah lawan angle kan. Dia nak resolve tapi dia tak ikut angle. Dia lawan angle. So dia jadi f sin theta. Macam tu. Okay, manakala kalau ke sini dia ikut angle kan. Nampak dia akan resolve mengikut angle. So itu kita panggil sebagai f cos theta. Macam tu. Okay, boleh? Okay, settle. So theta ni dia depends kan. Dia kalau ikut angle dia kena pakai cos theta. Kalau dia lawan angle dia pakai sin theta. So ikut kedudukan dia macam tu. Okay, bila kau dah pecahkan dia, sebenarnya kau boleh anggaplah F ni dah tak ada. Kan sebab kan F ni kan tarik ke kanan ke atas kan. Jadi so dia dah jadi macam ni lah, dia jadi pecah balik macam ni. Dia dah tak ada dah, seolah-olah dia dah tak ada. So bolehlah kau tolakkan F sin theta dengan F, R, friction. Or maybe kau boleh tolakkan F cos theta dengan W. So macam itulah dia. Okay, so nak tengok contoh boleh, cikgu try tunjuk contoh. Let's say kat sini lah kan. Mopping of the floor ni contoh. Let's say kita try tengok sikit. Okay, so mopping of the floor, dia nak mop lantai kan. Jadi mak ni mop lantai. Jadi lantai ni dia tolak ke kiri dan ke bawah. Bila dia tolak ke kiri dan ke bawah, so kita boleh leraikan dia. Ke kiri satu, ke bawah satu lah. Anak panah cikgu terlampau panjang, sepatutnya dia jatuh bawah tu, betul-betul bawah dia. Nampak ni, dia punya ni kalau boleh jadi petak. Macam tu, dia jadi petak. Okay. So anak panah kau jangan panjang sangat, kat situ je. Okay, bila nak leraikan ke sana, kan dia ikut angle kan tu. Dia ikut angle betul. So ini kita panggil F cos theta. Sebab dia ikut angle. Dia ikut 60 degree ni. Tapi kalau dalam situasi ni, F dia 32.
dia punya angle 60. Jadi kau cakaplah 32 cos 60 degree kan. F cos theta. F cos theta 32 cos 60. So kalau kau tekan kalkulator, kau akan dapatlah jawapan 32 cos 60. So itulah jawapan dia, number 16 Newton. Maknanya seolah-olah mak ni dia tolak 16 Newton ke kiri. Kan ke bawah berapa pula dia tekan kan. Yang ni adalah dia lawan angle, nampak? So ini akan jadi 32 sin 60. Okey, settle lah. Jadi kalau kau tekan kalkulator 32 sin 60, the answer should be 16 ke root 3 ataupun dalam point 27.71 ataupun 27.72 lah kalau kau bundangkan dia. Seolah-olah begitu. 71 71, sorry, 71 Newton. Kan seolah-olah begitu. Kalau kau tak percaya, betul ke cikgu? Betul ke ini adalah leraian dia? Kan seolah-olah 32 ni dah tak ada. Dia dah leraikan ke kiri 16, ke bawah 27.71. Kalau kau tak percaya, cuba kau buat Pythagoras. Kan sebab bila kau buat Pythagoras, kau akan dapat balik resultant force kau tu. Tak percaya cuba kau try 16 square tambah 27.71 square. Ni buktikan je lah. Kan yang bahawa kalau kau gabung balik guna Pythagoras, kenapa Pythagoras? Sebab yalah, kan dia kan 90 degrees punya right angle triangle kan sebenarnya kan, kalau kau nampak. So kalau kau guna Pythagoras, kau akan dapat balik jawapan dia. Tak percaya kau tengok ni. 16 square tambah 27.71 square. Kan. So 31.99, 32 lah tu lebih kurang. Kan sebab kita dah undangkan yang belakang ni kan. 27.71 tu 31.99, lebih kurang lah 32. Okey, begitu. So leraikan ni baguslah. Dia bagus untuk apa? Untuk kita tolak dengan friction ke apa ke, supaya dia orang ni parallel. Kalau kau tak puas lagi, ada lagi contoh. Contoh macam ni lah. Okey. Yang belakangan ni sebelum cikgu terangkan contoh dia, okey mari kita try borak sikit. Apa jadi kalau ada gelongso? Ni. Ni yang ramai orang confuse ni. Bila ada gelongso. Okay, so bila ada gelongso, macam ni. Okay, contoh gelongso ataupun kita panggil dia inclined plane lah. Ni benda ni plane. Plane tu satah macam papan dia naikkan ke atas. So benda ni kita panggil inclined plane ataupun satah condong. Ulanglah orang nak cakap apa. Dengan theta lah, dengan theta. Okay, baik. Katakanlah ada, let's say ada kotak. Kotak lagi. Bolehlah kotak lah. So nak buat kotak ni kita buat macam ni. Okay, kotak. And then ada kotak. Okay, ada kotak. Okay, so halal lah kalau dia barai sikit. Boleh lah. Kotak dia cacat sikit, tak apa. Yang penting kau faham teori dia. Okay. Alright. So masalah kotak yang dalam apa, dalam gelongso adalah dia punya weight sentiasa ke bawah, betul? So weight is always ke bawah. Daripada tengah kan, weight sentiasa ke bawah ikut gravity. So tak boleh buat apalah, itu weight. Tapi masalahnya adalah friction dia ke sini. Friction macam ni. Contohnya kita buat warna oranye. Friction FR dia ke sini kan. Sebab let's say kalau kotak tu jatuh kan ke kanan, so friction ni melawan arus. Melawan dia. Kalau dia jatuh ke bawah macam ni, lalu ikut gelongso, friction macam ni kan. Dia punya geseran. So W ni tak boleh tolak dengan friction. Kenapa W tak boleh tolak dengan friction? Sebab dia tak parallel. So nak tak nak W ni kau kena pecahkan dia. Kau kena pecahkan dia so that dia akan ikut arah friction. Contoh macam ni kan. Kau pecahkan gitu. Okay, boleh so kau pecahkan ikut arah friction. Kita nak pecahkan dia. Okay, sama juga dengan reaction. Reaction dia sentiasa 90 degrees kan, normal to the surface. Ni reaction. Okay, ni reaction lah. Dia punya kotak cacat sikit. Dia macam sengit sikit. Cikgu try cuba adjust sikit kalau boleh. Okay. So reaction ni dia sentiasa 90 degrees. 90 darjah kan, kita dah belajar dah reaction daripada surface mesti 90 degrees. So weight ni dia tak boleh nak tolak dengan reaction. Jadi sebab tu kita kena resolve dia juga. Kita kena pecahkan W ni ke arah sini. Kan? Supaya dia sama arah dengan reaction tu. Begitulah sini. So persoalan dia sekarang. Nak pakai yang mana ni? Nak pakai yang ini cos theta ke sin theta? Yang ni nak pakai sin theta ke cos theta sebab theta dia ada kat sini. Kan? So nak pakai yang mana? Okey. Nak mudahkan cerita, theta yang ada dekat sini adalah sama dengan theta yang ada dekat sini. Sudut dia sama. Kalau kau tak percaya kau boleh try proof dia lah. Tapi kalau kau tak reti, cikgu akan try lah. At the end of the video cikgu akan cuba proofkan dia.
Tapi kau ingatlah theta kat sini sama dengan theta kat sini, nampak? Dia sama kan lebih kurang sudut dia kat sini dengan sudut dia kat sini sama. Takkan sama dengan sudut kat sini kot. Cacat kan, sini kecil ni besar. So logiknya dia sama dengan kat sini. Nanti cikgu proofkan dia. Okey so cikgu ubah theta kat sini dengan jadi theta kat sini. Jadi logiknya, by logic, kan kita cakap kalaulah dia cos theta, dia akan ikut angle. Betul? Kalau ikut angle je, dia cos theta. Maknanya kalau kita nak resolve dia ke sini, dia ikut theta tu, jadi dia adalah W cos theta. Kan? Tapi yang ni dia resolve ke sana, dia tak ikut angle. Jadi kita panggil dia W sin theta. Kan? So ini adalah, cara dia lah. Ikut je benda ni. Cos theta adalah ikut angle. Tapi, macam mana janganlah hafal yang ni ada W sin theta kan. Ini W sin theta, ni W cos theta. Kau kena faham lah betul-betul kenapa. Tapi ada orang hafal je, oh ni ke bawah ni sin theta, slide adalah sin. Kan ada orang cakap macam tu. Slide adalah sin. Tapi tak betul lah tu. Okey, tak betul sebab, dia kena tahulah juga cara-cara dia. So ini adalah cara kau pecahkan. Okay, let's say contoh begini, going down the slide. Okay, nampak budak ni? Budak ni dia turun dia turun daripada gelongso. Jadi budak ni turun daripada gelongso, dia ada weight sebanyak 300 newton, angle 50 degrees. Okay, so, bila weight ni ke bawah, jadi kita boleh pecahkanlah. Sama ada dia ke sini, sama ada ke sini, ataupun dia akan pecah ke sini, kan. Sama ada dia nak ikut friction tu, dia nak lawan friction atau nak lawan reaction. Jadi weight tu dia kena pecah dua macam ni. Okay, now sekarang ni, kan cikgu cakap 50 degree kat sini, sama dengan 50 degree kat sini. Kan, kalau kau tak percaya kau bolehlah buktikan. Tapi kalau kau tak tahu benda ni pun tak apa, kalau 50 ni sama 50 ni, tak tahu tak apa. Yang penting kau tahu yang kalau dia slide, dia adalah sin kan, 300 sin 50 degrees kan, W sin theta. Okay, sebab apa? Sebab 50 ni sama dengan 50 dekat sini, kan. So bila dia lawan angle, dia lawan, so dia adalah sin theta. Sin 300 sin 50. Manakala kalau sini, sebabkan theta dekat sini kan, 50 degree kat sini, so dia akan ikutlah, so dia cos theta. So hafal je lah, kalau sin dia slide. Kan kalau dalam case ni lah. Dalam kes ni, sin adalah slide. Okay, so kau boleh tekanlah calculator 300 sin 50 is equals to 229.81. Okey. Yang 300 cos 50 ni adalah 300 cos 50. So dia akan jadi 162.83. So berat 300 ni dah pecah jadi dua lah. 162.83 Newton. So dia jadi yang ini untuk yang slide ke sini dengan ke sana pula yang ini. Settle. So bolehlah beringat-ingat. Okey, cikgu rasa hopefully kau fahamlah ada dua jenis. Tapi dua-dua mengikutlah apa yang cikgu cakap, iaitu kalau cos je ikut angle. Cos theta je adalah ikut angle. Cuma kau nak locate theta tu kat mana tu, itu depends. Okay. So tadi ni cikgu dah padam Ni cikgu dah padam lah. Sepatutnya yang ni, let's say kalau theta kat sini, so dia akan cos ke sana. Kalau ni dia lawan. Okay, ada soalan daripada kita punya kawan lah. Ada lukisan ada soalan lah daripada kawan ni. Sekejap cikgu screenshot jap. This one. Okay, ni lah. Dia kata, Assalamualaikum cikgu, nak tanya kenapa fx adalah W cos 60? Okay, dalam jawapan ni dia pakai W fx ni, yang slide ni cos. Pelik kan, kenapa dia pakai cos pula? Bukan ke cos adalah bla-bla-bla ni lah, dia ada cakap lah justification dia. Okay, mari kita try tengok apa permasalahan budak-budak ni lah. Okay, kita try tengok. Okay, masalah dia adalah, sekarang ni, kita cakap, let's say. Okay, ni kan W kan. So sepatutnya fx ni, ke sana ni fx, adalah W sin 30 lah kan. W sin 30, betul? Kan sebab kita dah cakap kalau slide dia sin. Tapi manakala kalau ke sini dia adalah cos kan. Yang ni kita panggil dia cos lah. W cos 30 degree. W berapa W? Weight dia. Ada dah beritahu weight. Weight dia cikgu rasa weight dia ni kena kira sendiri ni. Macam ni dia bagi 500 kan. Dia bagi 500. So inilah 500 kg. Oh ni kg, berat dia 500 kg. Nanti 500 ni kena darab dengan 9.81 supaya dia jadi berat. Kan sebab weight adalah mg kan. So kalau lah weight adalah mg, maknanya mass dia 500 kg, g lah 9.81 lah. So itulah berat dia. Okay, never mind. So sekarang ni peliknya adalah kenapa dia cos. Kan kenapa kat sini dia pakai cos. Okay, tapi kalau kau perasan, dia pakai cos 60, bukan
cos 30. Itu yang kau kena hati-hati. Okey, dalam buku teks ni dia gunakan macam mazhab lain lah. Sedang kita mazhab lain, tapi jawapan akan sama je. Tak percaya? Cuba kau tekan kalkulator, sin 30 degree dengan cos 60 degree sama tak? Sama tak? Okey, kita try tengok Sama ke tidak? Sama saja. Sin 30 degree dapat 1/2. Cos 60 degree dapat 1/2 juga. So, basically benda yang sama je. Cuma sudut pandang dia tu berbeza, faham tak? So kat sini dia cakap, oh yang ni adalah W cos 60 kan. Kan. Dia guna mazhab lain tapi jawapan akan sama je. Okey Kalau kau nak tahu kenapa dia pakai cos 60, okey mari cikgu cerita sikitlah. Mari kita cikgu cerita sikit. Okey, nak cerita tu kena lukis lah kan, kena lukis segitiga tu. Ini jangan kau complicatedkan lah, ini mazhab lain. Cikgu cerita mazhab lain lah daripada sudut pandang berbeza, kenapa dia pakai cos pula kan. Padahal sin boleh je nak pakai, tapi dia nak pakai cos juga, I don't know lah Banyak sangat mazhab. So sebab tu budak-budak pening. Padahal sama simple je benda ni. Okey ni kereta tadilah. Kereta tadi. Okey, so gini cerita dia, sebab ini let's say ni 30 degree kan. Jadi kalau ini adalah weight dia, ni adalah weight, berat. Okey. So berat dia ni, kita ke bawahkan sikit boleh, supaya dia macam senang nak baca dan jangan panjang sangat. Kita buat sampai sini je lah. Kan panjang nanti tak muat pula. Okey. Ini ada fx kan tadi, ada fx. Ini kita ceritalah kenapa dia guna cos. Okey, kejap. Allah, cacat betul. Ni fx. Okey. So now why dia pakai fx, pakai cos? Kenapa dia tak pakai sin? Okey. Ini sudut pandangan yang berbeza. Dia kata, dia kata ginilah, kalaulah ini 30, ini 90 darjah kan, sebab nampak 90 degrees ni dia terus ke bawah. So mestilah ini 60 degree kan. Sebab kan segitiga kan 180. Total dia 180. Kalau minus dengan 30, minus dengan 90. So kita akan dapat baki 60 degree kan. 60 degree. Okay, so persoalan dia adalah ramai orang buat macam ni. Ramai orang cakap, okey cikgu, W ni adalah adjacent dia cikgu. Fx ni adalah hypotenuse dia cikgu kan. Kita nampak segitiga macam tu kan. So orang pun buat macam ni. Cos 60 degree sama dengan A bahagi H. Cos 60 degree adalah W over Fx. So sepatutnya Fx cikgu bukan patutnya W over cos 60 ke. Kenapa soalan cakap dia adalah F adalah macam ni Sekejap. Fx adalah W cos 60. Okay, so salah cara kau baca ni. Salah. This is wrong apa yang kau tulis ni salah. Sepatutnya adalah gini. Sepatutnya gini. Kau jangan ambil 90 degree kat sini. Tak boleh. Sebab apa cikgu? Sebab fx ni kau tak tahu panjang dia berapa. Kau tak tahu kat mana fx ni akan pergi. Kau takkan tahu fx ni pergi ke mana. Kau bukan nak resolvekan fx ni. Fx ni memang panjang lah. Memang panjang. Kat sini ke boleh, kat sini 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 boleh. Dah, dia adalah tetap. Dia tak tetap. Fx kita tak tahu berapa. Tapi W ni dah tetap. W ni adalah tadi berapa nilai dia? 500 kan? 506.81 kan? 9.81. Sepatutnya adalah dia patutnya W tu adalah hypotenuse. Sebab dia itulah yang akan jadi tak bergerak. Dia 60 degree dah tetap. Panjang ni dah tetap. So maksudnya 90 darjah dia kat sini. Kau tak boleh buat 90 darjah lain. Maknanya Fx tu yang tak tetap, Fx tu yang kena berubah. Kan? Fx ni yang kena berubah. Kan tadi terlukis panjang ni patutnya tak boleh lah. Patutnya dekat sini fx dia. Kan. So sepatutnya kita kena buat garisan baru biru muda macam tu untuk ikutlah W dengan 60 sebab 60 memang takkan boleh berubah. W tak boleh nak berubah tapi fx boleh berubah. Faham tak? Okey. Kalau kau ambil tadi 90 60 30 tadi tak boleh lah sebab kau akan pendekkan W. Kan. Contoh tadi kan kau ambil ni kan apa tadi 90 kat sini kan. Kau kena pendekkan W. Tak boleh lah sebab padahal W dah tetap dah 500. Mungkin panjang anak panah dia kat sini. Dia dah tetap dah. Tapi fx ni tak tetap. Fx ni tak tahu. So tak boleh gunakan 90 darjah kat sini. Sebab W dah tetap, dia tak boleh nak bergerak dah. Tapi fx boleh bergerak. Jadi let's say sebab tu lah dia kena buat lagi satu garisan macam ni. Kan? Macam ni. Okay, So fx tu yang kena berganjak sebab fx tu yang tidak tetap. Sebab tak tahu nilai dia berapa, dia adalah algebra. Kan? Kita tak tahu. So dia pendek macam tu. So barulah ini 90 darjah dia. Okay, this is the 90 degrees. So therefore, kita boleh cakap yang ini adalah dia punya apa?
W tu hypotenuse lah kan, sebab dia dah jadi kat sini, kan, hypotenuse. Fx adalah dia punya adjacent. Macam tu kan, dia punya adjacent, yang ni opposite lah. So kita boleh cakap yang cos 60 degree sama dengan A bahagi H, kan, kah. Kita belajar kah dulu. A dia adalah Fx and W adalah W lah kat bawah ni. Okay, so bila kau bawa naik atas, that's why Fx should be W cos 60 degree. Kan? So ini adalah mazhab mazhab buku latihan ni. Tapi bagi cikgu complicated kan. Tak payahlah buat begini, just gunakan teknik cikgu je lah kan. Kalau kau nak ikut lah, cikgu tak paksa pun. Kan? Cikgu kata kalau ikut angle memang kena pakai cos. Lawan angle sin. Kan? Theta sini sama dengan theta sini, jadi lawan angle sin ikut angle cos. Itu je lah. Tak ada masalah pun kan. Tapi mazhab macam mana pun seketika lah macam mana, tak kisah. Sama je mana-mana. Kalau kau punya kiraan betul. Okey, settle. Kalau kau tak puas hati lagi kan, nak tengok lagi contoh, ada je kan. Ada kat bawah ni muka latihan ni. Kan. Contoh yang ni ni last lah, last. Cikgu tunjuk lah last one kan, kalau kau tak puas hati. Okey, ni contoh 70 ni kau nak resolve pada dua lah, horizontal component dengan vertical component. Horizontal yang ini, vertical yang tegak. So 70 ni akan ikut angle, so 70 cos 42. Macam tu je. Simple je. Yang ni adalah 70 sin 42 sebab dia tak ikut. Simple kan? Sama dengan 90 ni. 90 ni nak resolve ke horizontal dengan vertical. Vertical dia tak ikut angle. So 90 sin 64 sebab dia tak ikut angle. Kalau dia nak ikut angle, so itu adalah 90 cos 64. So hopefully kau dah faham lah cara nak gunakan cos dengan sin. InsyaAllah.